الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kepimpinan Surau At-Taqwa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita merafakkan dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas kesempatan masa yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai tanda untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang bagi kita menambahkan lagi akan amalan-amalan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan masa yang akan terus berlalu dalam kehidupan kita dengan baki yang ada ini dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keberkatan atas segala amalan-amalan kita yang mudah-mudahan dapat melayakkan kita untuk diterima sebagai hamba-Nya yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, lantas melayakkan diri kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia yang ada bersama dengan kita tidak lain hanyalah sebagai penempatan sementara. Walaupun mungkin kita membeli rumah dengan harga ataupun dengan bayaran tunai untuk menentukan tetap ataupun ia hanya sementara, tetapi hakikatnya apa yang telah pun kita belanjakan daripada harta kita, kita beli rumah, kita beli kenderaan, kita beli pakaian, segala-gala yang kita beli semuanya adalah merupakan sesuatu yang sifatnya sementara dan tidak akan berkekalan kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wal akhiratu khairun wa abqa, dan hari akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada itu, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam hidup kita di muka bumi ini tidak lain kita berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Kita berusaha untuk menjadi ahbabillah, iaitulah mereka yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini tuan-tuan, dengan bersempenanya selesai kita berpuasa di bulan Ramadan, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah pun dicatat dan diwajibkan kepada kamu itu untuk berpuasa seperti mana umat yang terdahulu, yang hasilnya hendak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa yang kita nak lahirkan bukan hanya sekadar pada bulan Ramadan, sebaliknya takwa yang kita mahu untuk lahirkan tidak lain sesudah daripada bulan Ramadan, sehinggalah bertemu kepada Ramadan berikutnya insya-Allah. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bagi ini saya ingin mengambil suatu hadis daripada himpunan Imam Nawawi rahimahullah di dalam matan arba'innya. Jadi oleh kerana tidak ada tajuk yang khusus diberikan kepada saya, bebas untuk saya berkata-kata tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pada hadis yang ke-38 riwayat daripada Imam Al-Bukhari ataupun hadis yang dinakalkan daripada Imam Al-Bukhari, dan riwayatnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa idza wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adhani la'u'idhannah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman. Bila kita sebut dengan hadis kursi maka kita tahu bahawa sesungguhnya maknanya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara dari sudut lafaznya itu adalah datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membezakan dengan Al-Quranul Karim di mana lafaz dan juga maknanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan kelompok manusia yang begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di dalam hadis, Rasulullah menyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, barang siapa yang man adali waliyan. Barang siapa ada, kalimah ada itu menggambarkan tentang perang habis-habisan. Sebab kalimah yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan perbuatan yang menggunakan formula fa'ala. Kalimah fa'ala itu dia sesuatu perbuatan yang dilakukan terus-terusan tanpa henti. Dan hadis itu menyebutkan barang siapa yang memerangi, berusaha bersungguh-sungguh untuk memerangi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengiklankan kepadanya untuk diperangi. Subhanallah, satu kenyataan yang cukup keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kursi tersebut. Yang pertamanya, yang kedua, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan jawab ataupun dengan jumlah syarat. Jumlah syarat ini dia adalah merupakan sesuatu kenyataan yang pasti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang telah pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh ayat Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Maknanya, bila kita meletakkan ketakwaan kita kepada Allah, confirm Allah akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Samalah juga di dalam hadis tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut barang siapa yang memerangi waliku. Apa yang dimaksudkan dengan memerangi? Mereka yang tidak menyukai wali-wali Allah, mereka yang membenci wali-wali Allah, mereka yang mencaci, mereka yang memaki, apa segala perkataan perkara-perkara yang menyebabkan tanda kebencian mereka kepada wali-wali Allah, maka orang seumpama ini adalah merupakan manusia yang paling malang hidupnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengira siapa mereka. Sama ada mereka terdiri daripada kalangan orang-orang yang bukan Islam,
ataupun mereka terdiri daripada kelompok manusia yang Islam namanya, tetapi mereka membenci kalangan umat Islam. Wal'iyazubillah. Khususnya adalah kembali kepada golongan-golongan yang disebut dengan nama waliullah. Baik, yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, siapakah mereka yang disebut dengan nama waliullah? Man adali waliyan, barang siapa yang memerangi mana-mana wali. Kalimah yang digunakan oleh Nabi SAW kalimah yang umum. Waliyan itu sifatnya adalah nakirah, mana-mana waliullah. Pertamanya saya ingin menakalkan kata-kata yang disebut oleh Ibnu Asakir hafizahullah, salah seorang daripada ulama yang dikenal dengan nama Al-Hafiz, seorang ulama hadis yang cukup terkenal yang menghafal lebih daripada 100,000 hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Ibnu Asakir ini mengatakan apa dia? I'lam ya akhi waffaqani Allah. Wahai ketahuilah wahai saudaraku, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Apa kata daripada beliau? Disebut sebelum daripada itu beliau mengatakan inna luhumal ulama'i masmumah. Sesungguhnya daging-daging para ulama ini beracun. Dan kemudian disambung oleh beliau, waman atlaqa lisanahu 'alal ulama'i bisalbi balahullahu bimautil qalbi balahullahu qabla mautihi bimautil qalb, atau kama qal. Kata daripada beliau, ketahuilah bahawa sesungguhnya daging-daging para ulama itu sentiasa diberikan ataupun beracun, dan barang siapa yang melepaskan kata-katanya dengan cacian, dengan makian terhadap ulama-ulama mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan sebelum matinya itu, Allah akan mematikan akan mata hatinya. Wal'iyazubillah. Minta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mematikan akan mata hati kita. Sebab apabila hati kita telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hidup kita ini payah untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana segala penyebab yang menyebabkan kita melakukan kebaikan itu adalah berpunca daripada hati kita. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul darah. Apabila eloknya darah tersebut, eloklah akan perjalanan hidup kita, jasad kita akan menjadi baik. Akan tetapi apabila rosak akan darah tersebut, wa idza fasadat, apabila rosaknya akan ketulan darah tersebut, maka seluruh anggota badan kita juga walaupun nampak macam tak sakit, tapi kerana hati kita ini hati yang marad, hati yang sakit, menyebabkan seluruh anggota kita ini akan sakit. Itulah dia kerja daripada hati kita yang menyebabkan kita rajin untuk menunaikan ibadah, kerana hati kita hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Rajin kita membaca Al-Quran, alhamdulillah, kerana hati kita hati yang baik. Dan sebab itu dalam salah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, iaitulah doa yang agar kita dapat memelihara akan hati kita. Antaranya kita sebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan tambahlah wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan yang membolak-balikkan akan hati ini, Kau berikanlah kekal, tetapkan pendirian hati ini berada pada agamamu dan sentiasa mentaati akan perintahmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali, para hadirin dan hadirat, ulama itu adalah merupakan mereka yang dekat dengan Allah. Dan dalam satu hadis yang lain, seperti mana yang dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau menakalkan satu hadis Nabi SAW yang walaupun ada riwayat mengatakan hadis itu adalah merupakan hadis yang dhaif, tetapi beliau memberikan suatu keterangan berkaitan siapakah sebenarnya wali Allah. Sebab bila kita sebut dengan nama para ulama ini, kita kadang keliru. Ulama ni siapa? Apakah ulama ini mereka yang hebat berbicara? Para asatizah yang pandai berbicara, bercakap itu disebut dengan nama para ulama? Ataupun siapakah mereka? Seperti mana yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, dia kata apa dia? Nahnu fi hadzal zaman, sesungguhnya kami berada dalam zaman ini, ya, kathirul ulama qalilul khutaba. Banyaknya di kalangan kami ini ulamanya banyak, kathirul fuqaha, mereka yang faqih yang merujuk kepada para ulama. Para fuqaha di zaman kami pada zaman Abdullah bin Mas'ud itu begitu ramai, tapi khutaba, iaitulah mereka yang pandai bercakap itu tak ramai. Orang yang faqih, orang yang alim itu ramai, mereka beramal dengan ilmunya ramai. Tapi orang yang khutaba, yang banyak bercakap, yang pandai berkata-kata sedikit.
Wasayati, dan akan datang nanti suatu zaman berikutnya itu, di mana pada zaman tersebut qalilul fuqaha kathirul khutaba. Pada zaman tersebut sedikit sahaja para fuqaha, orang-orang yang faqih, mereka yang alim itu sedikit, tapi mereka yang pandai berkata-kata itu cukup ramai di kalangan manusia. Dan mudah-mudahan kita tidak berada ataupun kita tidak termasuk di kalangan mereka yang pandai berkata-kata, kerana sesungguhnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita adalah untuk kita amalkan, dan itulah yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah terdiri daripada kalangan para ulama, mereka yang alim, apabila mereka beramal dengan ilmunya. Dan mudah-mudahan Allah menjelmakan pada diri kita kekuatan untuk kita beramal hasil daripada ilmu-ilmu yang telah pun kita kutip daripada para tuan-tuan guru kita, para asatizah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyatakan yang disebutkan sebagai seorang waliullah itu siapa dia? Hum al-abrarul atqiya'ul akhfiya alladzina idza ghabu lam yuftaqadu wa idza hadaru lam yud'au wa lam yud'au wala. Dan dalam hadis itu mengatakan mereka itu adalah merupakan golongan yang disebut dengan nama waliullah, iaitulah mereka itu yang al-abrar, hidupnya sentiasa suka melakukan kebaikan, berusaha dalam hidupnya, Masya Allah, sentiasa melakukan kebaikan dalam hidupnya. Segala perkara-perkara yang membawa kepada ketaatan, membaca Al-Quranul Karim, itu sudah menjadi suatu makanan dan rutin harian dalam kehidupannya. Menjaga ibadah salat secara berjamaah sudah menjadi rutin dalam kehidupannya. Apalagi hubungannya dengan manusia, walaupun manusia membenci kepadanya, tetap sahaja dia menghubungkan dan merapatkan hubungan. Ini yang disebutkan dengan nama al-wasil dalam hadis. Golongan manusia yang berusaha akan terus menyambung ikatan hubungan silaturahim, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya hakikat apabila mereka berusaha untuk menghubungkan silaturahim itu termasuk di kalangan orang yang akan dipanjangkan usianya oleh Allah dan dihamparkan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'alahu ajaluhu falyasil rahimah. Barang siapa yang berminat untuk Allah hamparkan akan rezekinya dan Allah panjangkan usianya, maka eratkan hubungan, rapatkan. Jangan sesekali putuskan hubungan sesama umat Islam. Itu di antara prasyarat untuk Allah memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Nah, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pertamanya yang disebut dengan nama wali Allah itu adalah al-abrar, mereka yang sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Yang kedua disebut dengan nama al-atqiya, manusia yang sentiasa hidupnya bertakwa kepada Allah, timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk mentaati segala perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhfiya, dan diiringi dengan mereka yang menyembunyikan segala amalan-amalan yang dilakukan, kurang berminat untuk memperlihatkan segala ketaatan yang dilakukan itu. Kalau boleh, kalau nak menderma itu orang tidak dapat melihat, Alhamdulillah. Kalau berpuasa tidak mahu untuk memberitahu kepada orang lain, Alhamdulillah. Kalau ibadah sunatnya yang dilakukan ketika itu tidak dilihat dan diperhatikan oleh manusia, Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana segala-galanya yang dia mahukan adalah perhatian daripada Allah, bukan perhatian dan pujian daripada manusia. Ini disebut dengan nama al-akhfiya. Idza ghabu, apabila mereka itu tiada, lam yuftaqadu, manusia tidak akan mencari-carinya. Tengok, kalau tidak ada di sekitar manusia ketika itu, manusia tidak pernah melihat, manusia tidak pernah memandang kepadanya, dia ada ataupun tidak, waktu itu dia tidak diambil berat oleh manusia. Lam yuftaqadu. Wa idza hadaru, apabila mereka itu hadir, lam yud'au, dia tidak akan dipanggil, tidak akan dikenali, tidak akan, segala-galanya itu tidak pernah dilihat dan diperhatikan dalam hidupnya, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulubuhum, hati mereka itu masabihul huda, disebutkan bahawa hati-hati mereka itu dipenuhi dengan lampu-lampu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kehidupan mereka inilah dan golongan ini disebut sebagai wali Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kalau nak jadi seumpama ini satu kerja yang cukup payah. Tetapi menariknya dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'rifan yang cukup mudah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk menjadi waliullah. Bagaimana cara dan juga keadaannya? Lihat pada catatan berikutnya,
Ulama mengatakan itulah dia kalau kita berjaya untuk melahirkan dua sifat yang disebut dalam hadis tersebut, bermakna kita berjaya untuk mengisi kehidupan kita menjadi walian ataupun menjadi wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kepada wali tersebut, Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi, faqad adantuhu bil harb. Mereka yang memerangi akan wali-wali Allah, maka aku telah izinkan, aku telah azantu. Kalimah azan seperti mana yang kita laungkan itu artinya al-i'lam. Kita nak memberitahu kepada masyarakat dah masuk waktu dah. Kerana itu dinamakan dengan nama azan. Ya, azan ni apa dia? I'lam dukhulil waqt. Kita memberitahu kepada manusia tentang masuknya waktu. Jadi maknanya kalau katakan azan tak keluar suara, itu bukan namanya azan. Ya, mic mana ni? Mic tak ada, Ustaz. Tak ada mic. Sebab itu pada zaman dahulu mic tidak ada. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, panjat atas Kaabah tu. Dipanjat atas Kaabah dan kemudian azan di atas Kaabah tersebut. Kenapa? Supaya suara dan laungannya itu melantun dan didengari oleh manusia yang berada di sekitarnya. Kita ialah memang kalau disebut sunat azan ni pada tempat yang tinggi. Tapi kita kena tengok dari sudut catatan tersebut itu kenapa disebut dengan catatan tempat yang tinggi. Dalam kitab-kitab fiqah, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di antara beberapa perkara sunat bagi seorang Bilal, bagi seorang muazzin itu, dia melaungkan azan pertama dalam keadaan berdiri, yang kedua pada makanun murtafi, iaitulah pada tempat yang tinggi. Tengok-tengok di surau tak ada pun tempat tinggi. Pergi ke masjid tak ada pun tempat tinggi. Hikmah kenapa disebut dengan nama tempat yang tinggi itu bukanlah tujuannya diadakan tempat yang tinggi, tapi kerana diadakan tempat yang tinggi itu supaya suaranya melaung ke tempat yang lain, ataupun suaranya semakin panjang, suara tersebut itu semakin baik. Sebab itu di antara salah satu juga perkara yang paling afdal bagi seorang muazzin itu suaranya mestilah kuat. Tapi alhamdulillah zaman sekarang suara tak kuat pun kalau mic kuat, alhamdulillah itu mengalahkan suara yang kuat. Maka kerana itu dengan adanya mic, alhamdulillah suara tersebut telah pun sampai kepada masyarakat, matlamatnya itu sampai. Sebab daripada matlamat azan itu kita nak memberitahu kepada masyarakat tentang masuknya waktu. Baik, berdasarkan kepada hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah pun mengiklankan, Allah telah memberitahu kepadanya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memeranginya. Perang Allah Subhanahu wa taala kepadanya bukan seumpama perang manusia sesama manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang perangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, hidupnya tidak akan diberkati. Seperti mana ayat yang berkaitan dengan masalah riba. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah akan amalan riba sekiranya kamu beriman kepada Allah. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau sekiranya kamu tetap kekal dengan amalan yang kamu lakukan itu dan kamu tidak mahu untuk meninggalkannya, fa'dhanu biharbin, maka beritahulah kepada mereka, mereka akan mendapat perang daripada Tuhannya. Artinya dalam ayat tersebut, perang maksudnya mereka ini tidak akan mendapat barakah dalam hidupnya. Hartanya banyak, alhamdulillah, duit banyak, tetapi dengan duitnya itu masalahnya juga akan menghadapi masalah dan juga tekanan yang begitu banyak. Hidupnya dipenuhi dengan pelbagai bentuk kemewahan dalam kehidupannya, tetap mewah, tapi pada saat yang serupa, payah dalam hidupnya itu semakin banyak musibah yang ditimpakan. Apa erti dalam hidup kita kalau sekiranya kita hidup tetapi makanan kita terhad? Tengok orang makan open house sekarang ni, tak berhenti-henti tuan-tuan. Hari ni saya terima jemputan pun lebih daripada 10 rasanya. Tu nak susun tu tak tahu macam mana. Pertamanya orang kata, yalah maklum saja di bandar-bandar ni, Ustaz, utamakan yang datuk-datuk dulu panggil. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu keadaan keadaan kita ni dalam suasana begitu, dalam keadaan demikian, maka kita perlu untuk mengambil pendekatan tuan-tuan. Kalaupun dalam keadaan makanan begitu banyak, apabila orang ditimpa dengan musibah, tengok ada kencing manis, ada darah tinggi, makanan yang ada di hadapannya tetap dia nak makan dan minum. Pertama, air kosong ada tak? Yang kedua, kalau nak makan, tengok garam tak boleh banyak, gula tak boleh banyak. Akhirnya datang makan apa? Adalah sedikit makanan-makanan yang ada, makan buah cukuplah. Yang lain tak nak makan, tak apalah Ustaz, cukup. Ni durian bukan main banyak, tengah musim durian, minta maaf tak boleh makan durian dan sebagainya. Kenapa? Tengok, Allah uji dengan pelbagai bentuk ujian-ujian daripada Allah, walaupun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah ruah. Sebab itu
Dalam hidup kita para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, hidup kita yang paling penting adalah barakah. Sebab itu ada dalam satu kisah Nabi SAW, saya kira pernah saya ceritakan dahulu, bagaimana ada seorang lelaki kerana tidak membaca bismillah, hidupnya ketika itu dia makan nasi, dia makan makanan ketika itu tanpa membaca bismillah, tapi tak kenyang-kenyang. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu melihat lelaki tersebut, Rasulullah duduk bersama dengan 6 orang sahabat Nabi SAW. Rasulullah kata ketika itu kepada sahabat, lau samma lakafakum, kalau dia tadi itu dia menyebut bismillahirrahmanirrahim, makanan yang dia makan itu kalau diberikan kepada kamu semua yang duduk bersama-sama ni, makanan dia cukup untuk kamu semua. 7 orang memadai untuk satu pinggan yang dimakan oleh seorang lelaki yang makan ketika itu. Kenapa? Hasil daripada barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi maknanya dalam hidup kita ini bukan soal sikit atau banyaknya dalam hidup yang penting, tapi yang penting keberkatan dalam kita mendapat kehidupan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, Allah memberikan suatu peperangan, mengiklankan peperangan kepada mereka yang memusuhi wali Allah. Siapa dia wali Allah? Rasulullah menyambung dalam hadis tersebut, hadis kursinya, wa ma taqarraba ilayya, ya, dan sesungguhnya tidaklah mendekati hamba aku ini, ya, bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, dengan sesuatu yang telah pun aku wajibkan kepadanya. Maknanya kalau nak menjadi seorang waliullah, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita tinggalkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, tidak ada sesuatu yang paling hampir antara kita dengan Allah melainkan sesuatu amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertembung di antara puasa qada dengan puasa sunat. Ni, hari raya bulan Syawal. Di antara salah satu ibadah yang disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah puasa 6. Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, dia seumpama puasa setahun. Kelebihannya itu adalah seumpama puasa dalam tempoh setahun. Masya Allah. Baik. Tapi masalahnya Ustaz, saya ada puasa qada dan juga ada puasa sunat. Mana satu saya nak dahulukan? Kalau saya buat puasa wajibnya, maka puasa sunat saya tak dapat. Ya. Kalau sekiranya saya buat puasa sunat, qada saya lewatkan. Nah, ini masalah yang berlaku dalam hidup kita. Maka hakikatnya yang perlu untuk diutamakan itu adalah puasa wajib. Qada, kenapa qada itu adalah wajib? Maka ia wajib untuk dilaksanakan. Kenapa kita nak laksanakan? Kerana amalan yang paling disukai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang wajib. Ustaz, ni dah dekat nak tamat dah bulan Syawal. Maklum sahaja tadi katakan open house tu setiap hari, tinggal 6 hari yang terakhir itu sajalah waktu untuk saya lakukan. Dan saya bertembung antara wajib dan juga sunat. Nah, dalam keadaan demikian menarik juga kalau kita membicarakan tentang persoalan fatwa-fatwa yang telah pun dibicarakan oleh para ulama. Ada di kalangan para ulama mengatakan tidak mengapa kalau sekiranya seseorang puasa qada, tetap sahaja puasa sunat di bulan Syawal itu, 6 di bulan Syawal itu tetap akan diperolehi. Seperti mana dalilnya dikiaskan dengan apa? Iaitulah dengan hadis Nabi SAW berkaitan dengan salat sunat tahiyatul masjid. Rasulullah mengatakan, barang siapa masuk ke dalam masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila masuk sahaja pada mana-mana rumah Allah, maka janganlah dia duduk, melainkan dia tunaikan solat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan ulama mengatakan hadis itu adalah merupakan hadis yang berkaitan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Ustaz, tiba-tiba saya datang waktu itu masuk solat fardu zuhur sebagai contohnya, diazankan berkumandang. Dan tengok pula pada skrin catatan tersebut, tengok-tengok dalam tempoh 2 minit je, lepas azan tu tinggal 2 minit sahaja waktu, selepas tu nanti terus menunaikan solat fardu zuhur. Jadi kalau katakan nak laksanakan 2 rakaat untuk solat qabliyah zuhur, maka menyebabkan solat sunat tahiyatul masjid tidak dapat dilaksanakan. Kalau buat solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah zuhur tidak dapat dilaksanakan, sedangkan kedua-duanya adalah ibadah sunat yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dia melaksanakan terus solat sunat qabliyah zuhur, tetap sahaja dia dapat pahala solat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Kerana hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, bila masuk sahaja masjid, janganlah dia duduk terlebih dahulu, melainkan dia tunaikan solat 2 rakaat. Tadi dia masuk ke masjid, terus dia tunaikan solat sunat qabliyah zuhur tersebut.
tetap bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah hukumnya kepada mereka yang menunaikan solat qada pada puasanya di bulan Syawal, ketika itu tepat dengan bulan Syawal tersebut, tetap sahaja pahala sunat tersebut diperolehi. Cuma yang afdalnya itu yang wajib ditunaikan, dan bakinya itu laksanakan ibadah sunat ataupun solat puasa sunat di bulan Syawal. Artinya pada permulaan dia telah pun menyusun jadual dalam kehidupannya itu ada berapa hari puasa qada yang telah pun tidak diselesaikan, buat puasa qada terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan puasa sunat 6 di bulan Syawal. Itu sebagai contoh perkara-perkara yang berkaitan. Baik, dalam hadis mengatakan sesiapa ataupun perkara pertama kalau nak menjadi waliullah, jadilah kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, inilah dia yang disebut dengan nama Habibullah, kekasih kepada Allah. Dan sebagian ulama mengambil daripada hadis itu menyebutkan yang dimaksudkan mereka yang begitu mengambil berat tentang ibadah-ibadah wajib ini, mereka ini dikenal dengan nama Ashabul Yamin. Mereka dikenal dengan nama Ashabul Yamin, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah ya, tentang ma Ashabul Yamin ya, mereka yang mendapat kitab catatan itu daripada sebelah kanannya. Kenapa pula mereka disebut dengan nama Ashabul Yamin? Sebab nanti ada kategori manusia yang kedua yang disebut dengan nama As-Sabiquna As-Sabiquna ulaikal muqarrabun. Ya, mereka itu ada kelompok kedua daripada kalangan orang yang beriman, hidupnya sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, mereka yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian ulama mengatakan dalam hadis mereka yang mengambil berat dalam hidupnya semua ibadah wajib, tidak mengambil berat ataupun kurang mengambil berat terhadap perkara-perkara yang disebut dengan nama ibadah-ibadah sunat, mereka ini dikenali dengan nama Ashabil Yamin. Seperti mana yang pernah berlaku dalam cerita ataupun dalam riwayat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ketika duduk bersama dengan para sahabat, ada dua riwayat hadis ya, bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah melihat ada seorang lelaki yang masuk ke dalam masjid. Rasulullah kata, ittala'a alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang ni telah pun keluar manusia, akan kelihatan seorang manusia daripada kalangan ahli syurga. Hari kedua Rasulullah sebut lagi, hari ketiga Rasulullah sebut, sehingga menyebabkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Amru ibn Al-As ketika itu tidak berpuas hati kenapa Rasulullah mengatakan kepadanya dia itu sebagai kalangan orang yang akan masuk dalam syurga, dan akhirnya dia minta izin untuk tidur bersama-samanya di rumahnya. Ketika itu diizinkan oleh lelaki tersebut untuk tidur selama 3 hari bersama dengannya. Tujuannya dia duduk di rumah tersebut bukan kerana ingin menjadi tetamu semata-mata, tapi nak tengok apa amalannya. Sampai-sampai di rumah, ketika itu duduk di waktu malam, lelaki tadi pun kemudian tidak lama dia pun tidur. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma pun bangkit di waktu malam nak tengok dia buat qiyamul lail ke. Tengok-tengok qiyamul lail tak dilakukan. Tiba-tiba azan waktu subuh, sampai dengar azan waktu subuh, dia pun pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat jemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ketika itu hari yang pertama begitu, hari yang kedua begitu, hari yang ketiga begitu, dan akhirnya dia pun bertanya kepada lelaki tersebut, apa punca yang menyebabkan kamu ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang kamu ini adalah terdiri daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Lelaki tadi pun kata, aku pun tidak tahu kenapa Rasulullah mengatakan demikian. Pertamanya kita dapat lihat dari sudut amalannya tadi diutamakan tentang amalan wajib, cuma dalam hadis mengatakan, dalam hadis tersebut itu dinyatakan kata-kata daripada beliau bahawa sesungguhnya ada kemungkinan aku ini mungkin disebut oleh Nabi SAW kerana aku tidak memiliki perasaan hasad dengki kepada manusia, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah segala-galanya. Aku reda dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan tidak ada sedikit pun perasaan benci aku kepada mereka. Yang kedua, apabila seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak baik baginya itu, dia reda dengan apa yang dikatakan dan dia terima segala-galanya itu sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak ambil berat dengan apa pun yang diperkatakan oleh manusia, tetapi dia mengambil berat dengan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam seorang lelaki Arab ataupun disebut dengan nama Arabi, mereka yang datang daripada pedalaman, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sekali ketika itu ditanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, bila berlakunya hari kiamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu dia jawab, tidak ada sesuatu apa yang kamu sediakan. Maza a'data, Rasulullah tanya balik, apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat?
Lantas katanya, la syai', tidak ada sesuatu pun yang aku lakukan. Aku tidak tunaikan solat, aku tidak berpuasa dan sebagainya. Yang ulama mengatakan, yang dimaksudkan dia tidak menunaikan ibadah solat itu adalah ibadah solat sunat. Dia tidak berpuasa, puasa yang sunat. Maknanya dia hanya melazimi ibadah-ibadah yang wajib sahaja ketika itu. Lantas kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu duduk bersama dengan orang-orang yang kamu kasihi. Artinya dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, dalam hadis yang kita bicarakan ini, Rasulullah mengajar pada kita, tolong ambil berat segala perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakan. Yang namanya wajib dalam kehidupan kita, laksanakan untuk kita menjadi manusia yang disebut dengan nama ahbabillah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada banyak amalan-amalan lain yang untuk mendekatkan diri kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu banyak, tuan-tuan. Ya, di antaranya kita membaca Al-Quran, itu juga antara sebab kita menjadi kekasih Allah. Tuan-tuan, ada kan dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quranul Karim. Man syaghalahu an dzikri, man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati. Dalam sebuah hadis baginda, hadis yang sahih, Rasulullah kata, barang siapa yang disibukkan hidupnya dengan Al-Quran, berbanding dengan dia berzikir dengan zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tetapi Al-Quran itu menjadi teman dalam kehidupannya. Dan juga dia tidak disibukkan dengan doa, kerana terlalu sibuk dengan Al-Quran, masa untuk berdoa itu tidak ada. Masya Allah. Ataupun hampir-hampir kurang, sedikit sangat masa untuk berdoa kepada Allah, disebabkan hidupnya sibuk dengan Al-Quranul Karim. Duduk baca Al-Quran, berdiri baca Al-Quran. Suasana seumpama ini, tuan-tuan, jarang kita temui di negara kita. Tapi semasa kami belajar dahulu, semasa berada di Mesir waktu itu, ketika duduk di bus stop, buka Al-Quran. Duduk dalam bas, buka Al-Quranul Karim. Hatta sampai bas di Mesir ni, tuan-tuan, dia tak sama dengan bas di Malaysia. Nak cari orang berdiri itu mungkin jarang kita temui. Tapi kita kalau temui orang yang berdiri itu, kalau di Mesir, kalau tak ada orang berdiri, itu pelik namanya. Memang cukup ramai, penuh. Selagi tak padat, memang tak akan berhenti, ataupun bas tersebut tidak akan bergerak. Dia akan terus isi manusia yang berada di dalam. Walaupun dalam keadaan berdiri, tetap saja Al-Quran itu dipegang dan juga dibaca. Subhanallah, suasana tersebut. Nah, Rasulullah mengatakan, kalau hidupnya begitu, nasaya a'taituhu afdala ma a'taitu sa'ilin. Aku akan berikan kepadanya lebih baik berbanding dengan orang yang berzikir. Aku akan berikan kepadanya lebih baik berbanding dengan orang yang berdoa. Masya Allah. Dengan Al-Quranul Karim, masa kita ini akan diberikan oleh Allah dengan pelbagai bentuk kelebihan, kerana kita menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ibadah-ibadah yang wajib, dan dituruti dengan ibadah yang kedua, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasalah hamba-hambaku ini terus mendekatkan diri kepada aku ini bin nawafil, dengan ibadah-ibadah yang sunat. Tuan-tuan, jangan kita berhenti dengan ibadah-ibadah yang wajib, tapi usahakan dalam hidup kita ini, tetapkan diri kita ini dengan ibadah-ibadah yang sunat, biarpun sedikit. Kalaupun mungkin kita tidak mampu untuk melaksanakan solat sunat yang disunatkan untuk melaksanakan 4 rakaat, kita buat 2 rakaat sahaja, tak jadi masalah, buat. Kalau sekiranya solat sunat witir itu sebaik-baiknya 3 rakaat dan ke atas, kita buat 1 rakaat saja, silakan saja, itu kemampuan yang kita mampu buat. Apalagi segala amalan-amalan yang disebut dengan nama amalan-amalan sunat, kita mampu buat dalam keadaan yang penting istiqamah, biarpun sedikit, buat dan juga lakukan. Sebab apa? Mereka yang telah membiasakan hidupnya dengan nawafil, ibadah-ibadah yang sunat itu, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hujung daripada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta uhibbah. Di hujung daripada ayat yang kedua itu Rasulullah mengatakan, sehinggalah aku cinta dan juga sayang kepadanya. Allah, rupa-rupanya dengan amalan-amalan sunat dalam hidup kita ini menyebabkan Allah cinta dan juga kasih kepada kita. Subhanallah. Dan dalam hadis ini ulama mengatakan, yang kedua, pendapat yang kedua, ulama mengatakan kelompok yang kedua ini disebut dengan nama as-sabiqun, as-sabiqun, mereka yang sentiasa hidupnya berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Maka darajah dan juga kedudukan itu lebih baik daripada kelompok yang pertama yang hidupnya hanya sekadar mengambil berat pada amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahkan amalan-amalan sunat dalam hidup kita, tuan-tuan. Menyesalnya kita nanti
Bila kita kembali kepada Allah, kalau kita tidak berusaha mengisi ruang dan juga waktu kita dengan amalan-amalan an-nawafil, ataupun disebut dalam kitab fiqh sebagai tatawwu', amalan-amalan yang kita lakukan secara sukarela dalam hidup kita itu, kenapa? Kan disebut dalam Al-Quran bagaimana kisah manusia yang ketika itu tengok menyesal sebab mereka tidak memperlengkapkan hidupnya itu dengan amal-amal ibadah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kamu boleh lewatkan sedikit sampai tempoh masa yang sedikit ini, wahai Allah, la as-saddaqa wa akum minas salihin, nescaya aku akan mengisi hidup aku ini dengan bersedekah, melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, dan pasti ya Allah kau akan lihat aku ini daripada kalangan orang-orang yang soleh. Ayat itu dalam bentuk ayat pengukuhan ataupun taukid, penegasan yang disebut seakan-akan dia bersumpah pada Allah yang dia akan melakukan kebaikan jika dihidupkan untuk kali yang kedua di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan yang diharapkan itu harapan yang tidak mungkin mampu untuk dicapai, sebab apabila telah kembalinya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi sesuatu kebaikan-kebaikan yang akan terhasil melainkan apabila kebaikan itu kita lakukan di dunia dan diikuti oleh orang lain, maka kebaikan seumpama ini akan terus diberikan pahalanya itu terhadap si mati yang telah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin dia melakukan saham-saham yang bersifat berkekalan, sedekah-sedekah yang disebut dengan nama sedekatun jariyah itu, dan terus berlangsung kebaikannya itu saat ketika dia meninggalnya, pahala itu juga akan mengalir, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun anak yang saleh yang sentiasa melakukan kebaikan hasil daripada didikan yang telah pun diberikan kepadanya, maka itu juga akan memberikan kebaikan kepadanya saat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, berlumba-lumbalah kita mengejar untuk melakukan amal-amal yang sunat dalam hidup kita selain daripada membaca Al-Quranul Karim. Rapatkan dan juga eratkan hubungan kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira khutbah Jumaat semalam tu sebenarnya dah diulang berapa kali cerita yang berkaitan tentang soal perpaduan tu. Kukuhkan perpaduan. Umat Islam, umat yang sentiasa kita bersatu dan kita sentiasa berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam banyak ayat berkaitan tentang permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam ini, jangan sampai berpecah belah. Jelas sekali dalam surah Al-Anfal kalau kita baca tuan-tuan, apa yang disebut oleh Allah dalam ayat 46 itu, Allah mengatakan ati'ullaha wa rasulah, taatilah kamu, wa ati'ullaha wa rasulah, taatilah kamu akan Allah, taatilah kamu akan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kamu bergaduh sesama kamu. Bergaduh dalam Islam ini, berbalah dalam Islam ini memang ada di kalangan kita. Mustahil manusia itu langsung tidak pernah bergaduh dalam hidup. Antara pasangan suami isteri pun bergaduh 20 tahun duduk, takkanlah tidak ada perkara-perkara yang tidak ada. Baik, memang bergaduh dalam hidup kita itu. Wala yazaluna mukhtalifin, Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim manusia itu sentiasa berselisih faham dalam hidupnya. Tapi Islam mengajar kepada kita perselisihan faham ini boleh diselesaikan. Caranya bagaimana? Lihat dengan adab-adab yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dengan bermesyuarat, dengan berbincang, apa masalah, selesaikan masalah tersebut mengikut panduan yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai dalam kehidupan kita. Sebab di antara punca yang menyebabkan kehancuran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kerana mereka saling berbalah, bergaduh. Ya, wa tazhabari disebut oleh Allah fatafshalu, wala tanaza'u fatafshalu, janganlah kamu itu sering bergaduh, nanti kamu akan menjadi manusia yang gagal. Tafshal, mereka itu yang tidak akan mendapat nusrah, pertolongan daripada Allah. Tad'af, kamu akan menjadi manusia yang lemah, sehingga akhirnya ketika itu wa tazhabari hukum, dan akan pergi rih. Rih ni apa? Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pertolongan daripada Allah yang Allah berikan, dan ketika itu kita akan menjadi manusia yang paling malang. Sabarlah atas segala dugaan-dugaan seumpama ini. Wasbiru, Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Justru daripada itu para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, eratkan hubungan ukhuwah sesama kita itu di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka dan sayang pada kita. Sehingga pernah tuan-tuan kita melihat dalam sebuah hadis, kalau tidak silap hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis itu adalah hadis yang sahih ataupun hadis riwayat daripada Imam Muslim, yang ketika itu ada seorang lelaki yang ketika itu Allah mengarahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kau tolong ekori lelaki tersebut, dan tanya kepada dia, aina turid, kamu nak pergi ke mana?
Dan akhirnya ketika itu bila ditanya, kamu nak pergi mana? Saya nak pergi ke rumah saudara saya. Apa tujuan kamu nak pergi ke rumah saudara kamu? Sebab saya sayang kepadanya itu. Tidak lain dan tidak bukan saya nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Tak ada tempat lain, tidak ada. Lantas malaikat memberitahu kepada lelaki tersebut, ketahuilah sesungguhnya aku adalah merupakan wakil ataupun utusan daripada Allah nak bagi tahu kepada kamu bahawa Allah uhibbu, innallaha yuhibbuk, Allah sayang kepada kamu, Allah cintakan kamu. Subhanallah, hubungannya hanya sekadar nak ziarah, ya, hanya sekadar nak pergi lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sebab yang lain. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perhatian kepada mereka. Dan yang kedua tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW jelas sekali, nanti pada hari akhirat kelak akan ada kelompok manusia yang begitu dicemburui oleh para anbiya, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para syuhada, mereka yang syahid, mereka ketika berperang kemudian terbunuh masuk dalam syurga, mereka juga begitu mencemburui kelompok manusia ini. Siapa dia? Hadis riwayat daripada Imam Muslim itu menyebutkan ada 3 kelompok manusia yang semuanya merujuk kepada hubungan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Al-mutahabbuna fillah wal mutazawirun, ataupun disebut al-mutahabbuna fiyya wal mutazawiruna fiyya wal mutajalisuna fiyya. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama iaitulah mereka saling sayang menyayangi kerana-Ku, kerana Allah Subhanahu wa taala. Cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nak wujudkan perkara ini bukan satu kerja yang mudah, tapi kita boleh usahakan hidup sentiasa saling sayang menyayangi sesama kita. Yang kedua, mutazawirun, mereka yang saling ziarah menziarahi juga adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat open house, bid'ah Ustaz? Tak, dia bukan satu bid'ah. Hari raya dah habis dah Ustaz. Tak apa, buat selagi mana merupakan satu perkara yang baik, bagi makan kepada orang, ya, orang datang ke rumah kita, semuanya itu adalah merupakan punca untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang saling ziarah menziarahi kerana Aku adalah manusia yang akan dicemburui oleh para syuhada dan para anbiya. Dan kemudian yang ketiga, mutajalisuna fiyya. Mudah-mudahan pada pagi ini termasuk di antara mereka yang saling duduk bersama-sama kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di antara orang-orang yang dicemburui oleh para syuhada dan mereka yang berupa ataupun mereka yang merupakan wakil Allah yang dikenali dengan para anbiya, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sampai apabila Allah sayang kepada kita, disambung dalam hadis tersebut, wa idza ahbabtuhu, apabila Aku sayang kepadanya. Maka ada 4 anggota yang Allah Subhanahu wa taala akan jaga kepada kita. Saya cuba untuk ringkaskan, takut masa tidak mengizinkan kita. Perkara yang pertama, iaitulah perkara yang berkaitan dengan pandangan mata kita. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ah. Maka kalau sekiranya Aku sayang kepadanya, Aku akan menjadi pendengarannya. Dan apabila Aku sayang kepadanya, Aku akan menjadi pandangannya. Aku sayang kepadanya, Aku akan menjadi tangan kepadanya. Aku sayang kepadanya, Aku akan menjadi kaki kepadanya. Nah, ini kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mata kita mata Allah. Tak. Mustahil mata kita menjadi mata Allah. Telinga kita menjadi telinga Allah. Itu mustahil. Apa maksud daripada hadis tersebut? Allah akan sentiasa mengawasi segala apa yang kita dengar. Kita kadang-kadang dengar sesuatu tu, kita tak ambil kisah. Maksiat ke tak maksiat ke, mengumpat ke, dosa ke, pahala ke, tak penting. Yang penting kita dengar sahaja apa yang masuk ke dalam telinga kita. Tapi orang yang apabila telinganya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sedar. Bila dengar sahaja ayat suci Al-Quran, terasa rindu dengan Al-Quranul Karim. Bila dengar sahaja zikrullah, ayat-ayat ataupun segala bentuk ucapan-ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terasa tenang bila mendengar. Dan bila mendengar segala bentuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa, fitnah, mengumpat dan segala-galanya, ketika itu pada saat yang serupa hatinya terasa berat dan dia akan menyegerakan untuk beristighfar kepada Allah. Begitu jugalah dengan pandangan mata yang ketika itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya akan memperbanyakkan memandang perkara-perkara yang boleh memberikan pahala kepadanya. Apabila ia melihat perkara-perkara yang membawa kepada dosa, dia akan segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, mata dijaga oleh Allah. Dan kemudian apa lagi? Tangan.
Semua ni di antara anggota yang biasa melakukan dosa kepada Allah. Tangan di antara benda yang paling banyak melakukan dosa di hadapan Allah. Tangan itu akan dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah. Sampailah kepada kaki yang menggerakkan kita untuk menuju ke sesuatu lokasi. Kaki menyebabkan rajin untuk menuju ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita telah pun menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak usahakan dalam hidup kita. Dan menariknya, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujungnya itu Rasulullah memberikan suatu lagi kelebihan apabila seseorang itu dicintai dan dikasihi oleh Allah. Wala in sa'alani, kalau sekiranya dia meminta kepada aku, la u'tiyannah, aku akan berikan apa sahaja yang dia minta. Lamut taukid di situ, ada huruf penegasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis kursi tersebut. Tuan-tuan, kita minta apa sahaja yang kita minta ketika itu, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang yang biasanya dekat dengan Allah, mereka tak minta dengan dunianya, tapi mereka nak minta adalah tentang soal hari akhiratnya. Itu yang mereka minta dekat dengan Allah. Mereka minta ketika itu syurga untuk mendekatkan dirinya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak mustahil apabila dia meminta tentang soal dunianya ketika itu, Allah akan berikan kepadanya. Subhanallah. Sebab itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah hidup dalam keadaan menyusahkan orang lain. Walaupun mereka hidup dalam keadaan susah, tapi orang memandangnya seumpama orang yang kaya, sebab hatinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada disebut dalam Al-Quran kisah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid Nabi, sehingga kan mereka menyangka sahabat Nabi yang disebut dengan nama ahli suffah itu adalah orang-orang yang kaya. Ya, sebab apa? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu ketika itu menganggap mereka ini adalah merupakan orang-orang kaya sebab mereka tak pernah meminta-minta dalam hidupnya. Walaupun hidupnya miskin, tapi tidak pernah meminta-minta dalam hidupnya. Nah, dalam keadaan demikian ketika itu rupa-rupanya para sahabat Nabi yang lain yang kaya semuanya berikan dalam keadaan percuma. Ambillah. Dia tidak meminta, tapi pemberian itu datang mencurah-curah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasil pemberian daripada sahabat-sahabat yang lain yang kaya terus memberikan bantuan kepada golongan mereka yang memerlukan ketika itu. Itulah yang berlaku dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan kemudian di hujung daripada hadis itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala in ista'adzani la u'izannah, kalau sekiranya dia minta berlindung kepadaku, dan aku akan berikan perlindungan kepadanya. Allah, untung kita apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Nak beli ataupun nak sewa pengawal bulanan, bayar bulanan tak mampu. Tengok teman-teman yang berada di sebelah berlaku rompakan. Ya, tengok kawan-kawan, ya Allah, kita rasa kita tidak berkemampuan. Rupa-rupanya dalam keadaan tidak berkemampuan, kita ada orang yang menjaga hidup kita ini. Siapa dia? Tidak lain Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menjaga dalam kehidupan kita. Biarpun tidak ada bekalan pembantu yang akan mengawal kita, tapi apabila kita dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah segala-galanya itu akan berada di bawah ketetapan, qada dan juga kadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Seramai mana pun orang yang memiliki pengawal-pengawal dalam kehidupannya, tetap apabila sampai kepada waktu yang ditetapkan oleh Allah, segala-galanya akan berubah dalam kehidupannya. Kalaulah Allah nak timpakan musibah kepadanya, bila-bila masa sahaja akan berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, wahai tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan dalam hidup kita untuk berusaha dua perkara penting yang disebut dalam hadis tersebut. Pertama, tolong ambil berat pada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua, tambahkan amalan dalam hidup kita ini dengan amal-amal yang sunat. Mudah-mudahan kelebihan demi kelebihan yang diberikan dan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat mampu kita hasilkan dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah sekadar yang sempat untuk saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf di atas barang kekurangan-kekurangan yang disampaikan pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.